اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bersugi dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, kepadamu maksud dan tujuanku. Wa ridhaka matlubi, dan hanya redamu yang aku tuntut. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah kasih kepadamu dan mengenali dirimu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami akan Ramadan yang telah berlalu dalam hidupnya kami. Wa sallim Ramadan lana. Ya Allah, mudah-mudahan kau sampaikan kami pula pada Ramadan yang akan datang 1443 Hijrah. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, kau sejahterakan Ramadan kami, yang mudah-mudahan setiap amalan yang kami lakukan dalam Ramadan baru-baru ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Kenapa perlu berdusta? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah perkara yang kita akan bincangkan pada pagi ini sebentar dalam hashtag Santapan Rohani. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kadang-kadang kita tak sedar dalam hidup kita ini, kita berusaha mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pelbagai usaha yang kami dan kalian lakukan, tetapi kita tak sedar tuan-tuan, dalam waktu yang sama kita masih lagi berdusta. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jadi insyaAllah pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani, kita akan mendengar satu nasihat. Tulis di ruangan komen, 4 perkara tanpa 4 bukti maka adalah dusta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? 4 perkara, tulis. Tanpa 4 bukti maka 4 perkara tu menjadi dusta. Dusta. Sama ada pendustaan itu satu pendustaan kepada Allah, atau pendustaan itu kepada perkara yang kita nak. Dan tuan-tuan tulis, yang paling teruk sekali ialah pendustaan terhadap diri kita sendiri. Pendustaan terhadap diri kita sendiri. Pendustaan terhadap diri kita
sendiri. Maka ini adalah satu pendustaan yang paling hina, tuan-tuan. Dah? Sebab apa? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dah? Sanggup ke? Dah? Kita menipu diri kita sendiri. Dah? Dalam keadaan pelbagai perkara, pelbagai perubahan yang kita nak lakukan, tapi akhir sekali pendustaan demi pendustaan kita lah lakukan. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Mudah-mudahan kita nak orang yang kita sayang pun mereka tak berdusta ke atas diri mereka sendiri. Mudah-mudahan kita mengharap dengan dakwah yang kita sama-sama lakukan. Saya buat live, tuan-tuan like dan share dan tag nama mereka dengan harapan usaha yang kita sama-sama lakukan, kita membina satu ummatan wahidatan, ummah yang begitu hebat, circle yang begitu hebat, masyarakat yang begitu hebat, yang asasnya kembali kepada ilmu, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, kembali kepada apa yang digariskan oleh para ulama. Jelas? Baik. Jadi, adakah anda telah bersedia pada pagi ini untuk mendengar nasihat yang dirawikan daripada Hatim Al-A'sam radhiyallahu anhu berkenaan 4 perkara tanpa 4 bukti, maka itu adalah dusta. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Cuba belanja love sikit. Saya nak tengok love berterbangan, tuan-tuan. Kepada tuan-tuan cuti pada hari ni, cuti Wesak ke? Hari ni Wesak Ada? Selamat beristirahat di rumah. Waktu yang sama, tambahkan ilmu, tambahkan kefahaman, pertingkatkan amalan, dan cari peluang bagaimana aku boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala bermula dengan ilmu. Terima kasih pada tuan-tuan yang belanja love pada pagi ini. Baik. Daripada Hatim Al-A'sam radhiyallahu anhu, dia berkata, "Manid da'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kadhibatun." Barang siapa tu aku. Senang dah, kita direct to the point je. Direct to the point. Aku. Siapa? Tuan-tuan lah, saya lah. Manid da'a, barang siapa, yakni aku, yang mendakwa 4 perkara ni. Kita dakwa 4 perkara tanpa 4 bukti, tanpa kita bawa kebuktian, maka dakwaan itu adalah dusta belaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru ni ada satu doktor. Tak apalah, kita bukan nak berdebat masalah tu, tapi keberanian dia saya suka. Dia kata para asatizah ni yang mengatakan vaksin ni ada kemudaratan, datangkan bukti, datangkan dalil. Maknanya dia kepercayaan dia bagus. Datangkan bukti, datangkan dalil supaya kita boleh muzakarah, kita boleh bersembang, dan kita pun masih lagi nak sepakat dalam perkara kebaikan, dan kita tak nak bergaduh dalam perkara furuk dan sebagainya. Bawa bukti. Kalau betul kata vaksin ni begini-begini, contoh. Jadi pada saya terpulang kepada tuan-tuan. Sedangkan hidup kita daripada kecil lagi dah ambil vaksin dah. Apa yang cucuk tu? BCG. Vaksin juga kan? Daripada kecil lagi. Wallahu a'lam. Jadi dah terpulang dah. Manid da'a arba'atan. Barang siapa yang mendakwa 4 perkara. Kalian dan saya, kalau kita dakwa 4 perkara tanpa 4 bukti, fada'wahu kadhibatun, maka dakwa itu dusta. Apa dia? Yang pertama tulis. Manid da'a hubballah walam yantahi an maharimillah fada'wahu kadhibun. Yang pertama apa dia? Barang siapa, yakni aku, yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, maka pengakuanku adalah dusta. Tulis. Saya nak tuan-tuan tulis aku, supaya kita fokus ilmu ni untuk diri kita. Apa dia? Poin yang pertama. Aku ni yang mengaku cinta kepada Allah, kasih kepada Allah, hubbillah, mere dil, mere jan, mere Muhammad, sirftum. Oh, kalam kita, hidupku, kekasihku, jiwaku hanya kepadamu ya Allah, sirftum, hanya kamu. Tapi waktu yang sama, kita lah, saya lah, tak meninggalkan larangan-larangan yang
haramkan yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengakulah sekejap, aku berdusta. Aku bohong atas diriku sendiri. Aku bohong. Aku menipu. Sebab tu saya kata, tuan-tuan, menipu kepada Allah satu keburukan, tetapi menipu ke atas diri sendiri satu kejelekan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Jelek sangat menipu atas diri kita sendiri. Jadi berusahalah kita bersama-sama. Sebab tu pentingnya kenapa kalian tiap-tiap pagi bersama dengan hamba dalam hashtag Santapan Rohani. Hamba pun sendiri dapat manfaat. Tuan-tuan pun sendiri mudah-mudahan mendapat manfaat. Kerana nasihat itu agama. Ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Jelas? Baik. Jadi ayuh kita berusaha, kita bermujahadah. Tinggalkan apa yang Tuhan tak suka, apa yang Tuhan benci, apa yang Tuhan larang. Untuk kita menjadikan pendawaan kita kasih kepada Allah Ta'ala itu satu kebuktian, satu kebenaran, bukan satu pendustaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul ke betul? Cuba kalian tulis kejap di ruangan komen. Siapa je tahu kita berdusta? Allah Ta'ala tu sama telah, dia memang Al-Alim, maha mengetahui. Tetapi pada waktu yang sama sekarang ni, siapa yang tahu sebenarnya kita berdusta? Kita sendiri. Dan adakah kita meneruskan pendustaan demi pendustaan? Adakah kita meneruskan penipuan demi penipuan yang orang lain tak tahu pun, orang lain tak ambil tahu pun? Kita yang kadang-kadang membawaki hidup kita dengan sedemikian rupa. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itu pembohongan yang pertama. Ya Allah, berdustanya kami, Ya Allah. Bantu like dan share dan tag nama orang yang anda sayang agar kita sama-sama tidak menjadi pendusta. Yang kedua, wa man idda'a hubban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal mas'a wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kazibun. Ini yang kedua ni. Kita je tahu, kita je sedar. Allah Ta'ala tu maha sedar. Allah Ta'ala tu maha tahu. Yang ni diri kita yang paling dekat ni. Yang kedua tulis, wa man idda'a hubban nabi. Barang siapa, yakni aku ni yang dakwa kasih kepada Nabi, Jahanana, buat selawat, buat qasidah, pakai syal, pakai serban. Saya lah, bukan orang lain. Kita lah. Dan bersugi dan sebagainya. Konon-konon menyatakan cinta kita, kasih kita, ikutan kita akan Nabi SAW. Baik, ada bukti dia. Terima kasih Dali Yusmiza. Wa karihal fuqara wal masakin. Tapi pada waktu yang sama, dia benci kepada orang-orang fakir miskin. Ni apa dia sikit-sikit minta sedekah ni? Benci kepada fakir dan miskin. Maka jawapannya apa? Fada'wahu kazibun. Maka pendakwaan dia itu dusta. Yang dia kata, yang dia dakwa tadi, aku cinta Nabi, aku kasih Nabi, aku amalkan sunnah Nabi, dan bangun pagi-pagi apa Nabi buat aku ikut. Setiap malam sebelum tidur apa Nabi suruh aku buat. Siap pandang apa, zikir apa, banyak aku ikut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi waktu yang sama, aku benci orang miskin. Benci. Tak suka kepada orang fakir. Ini bukan level kita ni. Kita ni level kayangan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Nak dekat dengan orang miskin pun jijik, busuk dan sebagainya. Tuan-tuan, sedarlah. Tuan-tuan sedang berada pada satu keadaan pendakwaan yang kita kata kasih ke Nabi tu kazibun, dusta. Dusta belaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan benda ni jelas, kita je tahu. Dan tak perlu kita dakwa pun. Dan kita sedar benda ni sedang berlaku dalam hidupnya kita, tuan-tuan. Sebab tu ingat, adalah Nabi SAW. Nabi kata apa? Aku ni suka kepada orang miskin. Dan matikanlah ya aku, ya Allah, dalam keadaan miskin. Dan himpunkan aku nanti, ya Allah, dalam syurga bersama orang-orang yang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Dan maka masakin itu, ingat tuan-tuan, bila sebut miskin ni bukan apa-apa ke dada. Cuba tulis kejap dekat ruangan komen. Saya nak tahulah kefahaman tuan-tuan. Sebab tu memahami sesuatu istilah itu penting. Memahami sesuatu istilah itu penting.
kadang-kadang kita tak faham. Bila sebut satu perkataan, suatu kalimat, kita tak faham makna dia, tafsiran dia, istilah dia, kita faham dengan cara kita. Dan itulah pentingnya ilmu. Sebab tu saya buat program nak bagi solat dan sebagainya. Minggu ni akan berlangsung program interaktif cerita solat. Antara benda paling penting, saya nak sedarkan kepada peserta memahami kalimah-kalimah dengan betul. Sebagai contoh, semalam ada seorang peserta. Habis semalam kita cerita bab saya rasa dalam program KK ke dalam program Satapan Rohani, saya tak ingat lah. Saya cerita bab solatul daim. Lepas tu ada seorang muslimat ni, dia PM saya, tuan-tuan, dia messenger saya, Ustaz, baru stepek kena dengan dia. Ada satu kumpulan ni, satu ustaz ni bawa dia pergi dekat kumpulan nak pergi berubat. Lepas tu ustaz tu kata, yang Tok Guru ni sampai makan wali dah. Semayang tidak, semayang pakai niat. Adakah itu solatul daim? Nampak? Dia dah keliru kat situ. Tak payah semayang dah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimallahu ta'ala, Hujjatul Islam, Sultanul Awliya, satu hari tuan-tuan, dia berjalan, tiba-tiba langit terbuka, cerah. Datang satu suara. Wahai awliyaku, wahai kasihku Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka sekarang telah sampailah kau kepada maqam muqarrabin, maka halallah segala yang haram bagimu. Kono-kono suara tu Allah lah yang bercakap pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hei, dia ambil selipar dia balik. Syaitan penipu. Tipu belaka. Dia tahu tu syaitan. Tu, sehebat-hebat beliau, Nabi SAW sehingga wafat pun tak meninggalkan sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tak tinggalkan sembahyang. Macam mana boleh ustaz tu kata ni Tok Guru ni? Baru lagi. Tok Guru ni sampai makan wali dah, sembahyang pakai niat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah solatul daim bukan makna sampai tak payah sembahyang pakai niat. Dan itu bukan wali. Kuali pun bukan. Kuali pun teruk lagi. Sebab kuali ni kita boleh ambil manfaat. Orang ni membinasakan agama, bukan lagi ambil manfaat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebab tu penting solat, memahami istilah. Apa makna solatul daim? Solatul daim, apa yang kita dapat dalam sembahyang, kita bawa di luar sembahyang. Itu makna solat yang berkekalan. Kefahaman yang kita dapat dalam sembahyang, kita bawa di luar sembahyang. Contoh yang paling simple, sementara tuan-tuan like dan share dan belanja love sikit, simple saja. Kalau dalam solat kita boleh berasa Allah tengok aku, Allah telik aku, Allah pandang aku. Benda tu kita bawa di luar solat. Kita bawa di luar solat. Itulah dipanggil solatul daim. Rasa semayang tu berkekalan. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Jelas ke jelas? Okey, sambung. Jadi, kembali kepada masakin tadi, saya nak tanya tuan-tuan sekejap. Tuan-tuan faham tak apa makna miskin? Cuba tulis di ruangan komen. Apa saya nak bantu ialah memahami sesuatu istilah itu penting. Penting sangat. Jangan kita dengar word ni, kalau kita tak faham tafsir dia, ataupun ta'arif dia, ataupun makna dia, kita akan bawa dengan cara kita. Fana, apa makna fana? Tak faham. Baqa', apa makna baqa'? Tahalli, takhalli, tajalli. Semua tu istilah-istilah yang perlu kita belajar. Tuan-tuan faham tak makna masakin? Apa makna miskin? Seseorang gaji 5,000, kaya ke miskin? Jawab tuan-tuan. Ni. Jadi supaya bila tuan-tuan faham makna masakin, tuan-tuan tak fikir. Tuan-tuan bukanlah sampai kepada mikirkan, ya Allah, adakah aku kena buang semua ni? Jual rumah, duduk dekat duduk dekat bus stop. Jadi tanya dulu apa makna miskin. Yang Nabi SAW sebut, aku suka kepada orang miskin, dan di syurga besok aku akan berhimpun bersama orang-orang miskin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa makna miskin? Miskin iman. Yang tu kalau kita hurai makna pada perspektif yang lain. Ini kita hurai pada perspektif keadaan ataupun fizikal, kewangan yang kita ada, kehidupan yang kita ada. Apa makna miskin? Tak apa, tuan-tuan salah jawab pun tak apa. Yang penting tuan-tuan nak belajar. Okey?
Miskin kerana keperluan asas, minum, pakai, tempat tinggal, mengganggu hidup sampai terganggu tu buat. Bukan, itu bukan makna miskin. Jawab, cuba lagi. Apa makna miskin? Jangan takut salah tuan-tuan. Yang penting waktu belajar ni kalau salah saya boleh tegur. Tu kelebihan dia. Waktu belajar kalau salah saya boleh tegur direct. Kalau tuan-tuan salah di hadapan orang lain, orang pandang kita jahil rupanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apa makna miskin? Selalu bersedekah? Bukan. Tapi bagus mencuba, saya suka. Zainun binti Hamzah. Yang lain? Kedah surrender. Ke ada sempat Google. Hasnina lah, bukan makna miskin ilmu, bukan makna miskin iman, Mat Abdul. Yang tu diterjemahkan pada persepsi yang lain. Apakah ta'rif yang dimaksudkan dengan miskin? Tak apalah, saya bantu tuan-tuan. Miskin bila tak ada harta berlebihan. Makna, okey, terima kasih. Itu dia Ruziah Daud. Miskin ni makna cukup-cukup. Maknanya orang 5,000 belum tentu lagi dia ikut kerajaan pendapatan bawah 3,000. Tak tepat lagi. Dengar. Okay, dengar dah. Cukup-cukup dah. Saya bantu tuan-tuan. Makna miskin begini. Dengar. Kalau dia memerlukan, dah, dengar dengan baik. Contohlah, dia buat perangkaan, makan, minum, rumah, pakaian, semualah. Dah, dalam keadaan yang tak loba. Dia pakai pun kereta yang seadanya. Dah. Bahasa mudah, miskin itu, kalau dia perlukan sehari RM10, dia kerja, dia dapat RM10, maka orang tu miskin. Cukup-cukup makan. Itu makna miskin. Maknanya orang gaji RM5,000 belum tentu kaya. Kalaulah dia gaji RM5,000, dengan RM5,000 tu bayar ni, lepas tu makan, beli makan, lepas tu gunakan untuk keperluan sebulan, minyak, tol dan sebagainya. Tiap-tiap bulan cukup, habis bulan habis RM5,000. Habis bulan habis RM5,000. Gaji RM5,000. Kaya ke miskin? Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Itulah makna miskin pada istilah agama. Dah, gaji RM6,000 belum tentu kaya. Tuan-tuan dengar ni, dengar dengan baik dah. Sebab tadi ada satu sahabat kita sebut, dia kata bawah gaji 3,000 miskin. Bukan. Pada saya ada orang gaji 1,000 dia kaya. Sudah. Dia gaji 1,200 gaji, tapi duduk bujang. Rumah tak bayar sebab rumah mak dia bagi. Dia ada rumah sebiji, rumah apartmen, dia duduk kat situ, tak kena bayar bil api, bil air. Gaji sebulan 1,200. Dia pergi kerja naik motor, padahal tempat kerja dengan rumah dekat je. Dekat. Minyak tu sekali tuang RM10 tahan seminggu. RM10 tahan seminggu. Dah? Jadi dia kerja, makan tengah hari office sediakan. Makan malam rumah mak dia dekat je. Kau makan rumah aku lah malam ni, Abalong, katanya mak. Tuan-tuan, gaji 1,200. Tiap-tiap bulan ada lebih spare 300, 400. Dia tak isap rokok. Dah? Kaya ke miskin? Untunglah badan, kata Aisyah. Ni saya nak bagi faham. Bukan sesuatu figure itu boleh menentukan dia kaya atau miskin. Jelas? Jadi walaupun gaji dia 1,200, dah, tapi keperluan dia tidak memerlukan pun 1,200, cukup-cukup. Dia boleh simpan duit lagi 300. Aku nak pergi haji besok, simpan sebulan 300. Terima kasih Nur Adiza. Dalam hukum fiqh dia kaya. Jadi belum tentu 3,000 miskin, belum tentu 3,000 kaya, belum tentu 1,000 miskin. Terima kasih Siti Fatimah. Kaya. Jelas. Habis. Dah. Jadi sambung. Wa manidda'a hubban nabi. Aku ni yang dakwa kasih kepada Nabi SAW. Waktu yang sama aku benci, aku tak suka orang fakir dan miskin. Fakir ni pula begini, simple saja. Orang fakir, dia memerlukan sehari RM1. Dia kerja dapat 50 sen. Dah, maka orang tu fakir. Bawah lagi. Gaji RM5,000 duduk KL, untuk pastinya
Betul, betul. Betul Mak Nasir. Tak sama kan? Okey, jadi maknanya begini. Kalau fakir pula, dia memerlukan sehari RM10. Dia kerja dapat RM5. Tak cukup. Sebab tu kita pernah dengar tak istilah fakir miskin? Fakir miskin. Fakir miskin ni macam graf. Kadang-kadang naik, turun. Naik, turun. Waktu bulan 1, miskin. Bulan 2, miskin. Bulan 3 nak raya, fakir. Fakir miskin, fakir miskin, fakir miskin. Itu maksudnya, jelas? Jadi kembali kepada bicara tadi, kita yang mendakwa kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi SAW, waktu yang sama kita benci orang fakir, tak suka orang miskin, ketahuilah, sedarlah bahawa fada'wahu kazibun, dakwaan itu dusta. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, wa man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fada'wahu kadzibun. Yang ketiga apa dia? Tulis di ruangan komen. Dan barang siapa yang mendakwa, aku, tulis aku, jangan tulis barang siapa. Aku yang mendakwa cinta kepada syurga, aku yang mengaku nak kepada syurga, cinta kepada syurga, tetapi tidak mahu bersedekah, maka pengakuanku itu dusta. Tulis poin nombor 3 daripada Hatib Al-Asam. Aku ni yang dakwa kasih kepada syurga, buat apa-apa pun semua nak syurga, tapi waktu yang sama falam yatasaddaq, kedekut nak bersedekah, kedekut nak keluarkan belanja. Okey, contoh tuan-tuan, korban juga salah satu perspektif sedekah yang diwajibkan. Ingat tuan-tuan, antara kesilapan masyarakat kita ataupun diri kita sendiri, diingat korban tu setahun seumur hidup sekali. Korban tu tuan-tuan disunatkan setiap tahun. Setiap tahun kena buat. Bukan setahun sekali. Bukan seumur hidup sekali. Dulu pernah buat lah 5 tahun dulu. 10 tahun dulu pernah buat lah. Alah dah pernah buat dah. Bukan. Korban itu disyariatkan hampir setiap tahun. Maka Allah Ta'ala ajar kita konsep kewajipan bersedekah selain daripada zakat. Zakat tu wajib. Dalam konteks sedekah juga. Ni walaupun hukumnya sunat, tapi berkat, tapi besar. Sebab, yang ni ilmu saya nak ajar khas untuk tuan-tuan yang berada dalam sesi live pada pagi ini. Dengar dah? Betulkan niat. Betulkan niat. Siapa yang masuk korban dengan saya akan ajar banyak lagi ilmu berkenaan teknik-teknik niat yang betul dalam masalah korban. Cuma hari ini saya nak bagi satu je ilmu yang powerful. Siapa yang niat korban pada tahun ini, kata, Ya Allah, aku nak berkorban pada tahun ini litaqarrubillah, untuk mendekatkan diri aku kepada Allah. Ilmu ni power. Dah? Tapi kena betulkan niat. Jangan kata cinta kepada akhirat tapi tak nak bersedekah. Yang nak bersedekah, betulkan niat. Ya Allah, aku nak korban pada tahun ini litaqarrubillah, bagi menghampirkan diri aku kepada Allah. Kerana ni Nabi ajar. Sabda Nabi SAW, gugurkanlah korban litaqarrubillah. Gugurkanlah korban bagi mendekatkan diri kamu kepada Allah. Hari ini tuan-tuan, kita berada pada satu situasi pandemik yang kadang-kadang membuatkan iman, takwa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, diuji dengan ujian yang begitu kuat. Maka tuan-tuan sekarang ni no choice. Kalau kita nak kuat dalam perjalanan ujian yang begitu hebat, tuan-tuan, pegangan kita kena semakin kuat. Apa dia? Pegang dengan Allah betul-betul. Jadi maknanya, antaranya gugurkan korban. Jadi kalau tuan-tuan nak berkorban dengan saya pada tahun ini, sebab setiap tahun ni dah tahun ke-8 saya buat korban di Thailand, di pondok yang saya pernah dibesarkan, di pondok yang pernah saya belajar hampir 4 tahun di Thailand, bagi mengenang jasa guru. Apa yang saya boleh buat, sebab saya sibuk dengan pondok saya dekat Subang Bistari, sibuk dengan program dan sebagainya, nak ziarah setahun sekali tak mampu, saya paksa diri saya, setiap kali raya haji saya akan ke Thailand. Dah. Tapi tahun lepas dah tak lepas dah sebab PKP. Jadi bermakna start tahun lepas saya kumpul-kumpul duit daripada jemaah, daripada peserta, lepas tu kita hantar ke Thailand di pondok yang saya belajar dahulu. Jadi bagi tahun ini juga, kalau kita kata kasih kepada syurga, nak kepada syurga, buktikan dengan sedekah, buktikan dengan berkorban. Nanti insya-Allah bagi tuan-tuan yang berkorban dengan saya, kita akan bagi ilmu yang banyak. Dalam borang tu pun kalau tuan-tuan baca, banyak benda-benda penting yang tuan-tuan tak sedar. Benda ni perlu kita niatkan, lafazkan, sebutkan, agar menjadikan korban atau sedekah kita lebih
baik. Dah. Jadi kalau tuan-tuan nak korban, nanti admin tolong masukkan easy.la/korban2021. Terima kasih Dayang Badariah. Sambung. Okey, akhir sekali yang keempat. Dah. Jadi jangan berdusta tuan-tuan dah. Jangan berdusta kat atas diri kita sendiri. Dan yang keempat, wa manidda'a khaufan nar wa lam yantahi 'anil dzunubi. Allah fada'wahu kadhibun. Tulis akhir sekali yang keempat. Aku yang mengaku takut neraka. Oh, mengaku. Sayalah. Aku yang mengaku takutkan neraka, tetapi tidak meninggalkan dosa, maka pengakuanku dusta. Maka pengakuanku dusta. Dusta tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita mengaku. Dah? Takut api neraka. Dah? Sedangkan walaupun api yang dibakar, diletakkan di tangan pun tak mampu nak tanggung dah. Apatah lagi tuan-tuan, Allah. Dah? Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Siapakah bahan-bahan pembakar api neraka ni? Tubuh-tubuh manusia. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Takut. Pengakuan tu ada, tapi tak usaha meninggalkan dosa tuan-tuan. Maka dusta. Dan akhir kalam, dusta itu, walaupun Allah Ta'ala terlebih tahu, tapi kita sebenarnya yang tahu akan kesedaran yang berlaku tuan-tuan. Jadi ayuh, kita keluarkan diri kita daripada pendustaan. Sekurang-kurangnya tak perlu berdusta ke atas diri sendiri. Kita usaha tuan-tuan. Sebab tu pentingnya circle, pentingnya as-sahabah, pentingnya jamaah dalam nak membantu kita menghasilkan perjalanan yang lebih baik, ibadat yang lebih baik. Terima kasih Nur Hasidah. Dan juga untuk mencapai kepada pencapaian yang lebih baik, yang semuanya berpaksikan daripada kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi SAW. Jadi saya doakan tuan-tuan pada hari ini terus menerus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang duduk di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuarantin. Bagi tuan-tuan yang boleh jadilah kuarantin dan sebagainya. Ini satu ilmu yang saya nak beri kepada tuan-tuan. Cara kita nak buang. Kalau benda betul tak takdir katalah, Allah Ta'ala uji kita positif ke apa dan sebagainya. Tuan-tuan ambil satu bekas, ni cara nak tarik, nak buang. InsyaAllah usaha. Walaupun yang zahir jangan tinggal. Makan vitamin C jangan tinggal. Setiap pagi ambil satu bekas, baldi ke apa, letak air, lepas tu letak daun. Nanti saya beri ijazah dia. Letak daun yang ganjil 3 helai ke 5 helai ke, letak daun. Kemudian baca Ratibul Atas. Siapa yang tak ada Ratibul Atas? Siapa tak ada Ratibul Atas, tuan-tuan boleh follow t.me/nak bagi solat Telegram kami. Join Telegram. Dalam Telegram tu pergi dekat bahagian file, ada Ratibul Atas, pesanan amalan para habib. Dalam tu ada Ratib Al-Atas. Ambil satu bekas, letak air, lepas tu letak daun. Apa jua daun tak ada masalah. Lepas tu baca Ratibul Atas. Bila dah habis baca Ratibul Atas, berdoa kepada Allah agar dibuang virus dan sebagainya. Kemudian air itu buang. Jangan minum. Kemudian air itu buang. Jangan minum. Buang air itu. Tak kira nak buang dekat bilik air ke, nak buang kat sungai ke, kat longkang, tak ada masalah. Buat sekurang-kurangnya 3 hari, 5 hari atau 7 hari. Maka saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang saya dapat ijazah ini daripada Al-Syekh Al-Muallim Wal-Mukarram Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Dan saya diamanahkan untuk berijazah kepada tuan-tuan yang diuji dengan ujian-ujian begini. Rahmah, daun apa pun tak apa. Tak ada masalah. Apa jua daun. Ambil daun, petik daun yang ganjil lah, 3 helai ke 5 helai, letak dalam air itu. Kalau boleh daun yang hidup, jangan daun yang mati. Tak sah ambil daun yang coklat tu dah mati. Daun yang hidup, petik 3 atau 5 atau 7, letak dalam air itu. Lepas tu baca Ratibul Atas. Bila dah baca Ratibul Atas, bila sampai part baca doa tu, ada akhir sekali tu, dalam part tawassul berdoa tu, wa ala kulli niyatin salihah, dan di atas tiap-tiap niat yang baik. Ya Allah, kau gugurkanlah COVID-19 dalam diriku ini, yang sedang kuarantin tu. Wa ala kulli niyatin salihah.
Waktu baca tu, niatlah hati, ya Allah kau gugurkanlah aku tengah kuarantin ni, ya Allah bantu aku, ya Allah gugurkan. Habis lepas tu baca doa, kemudian air tu buang air tu. Dah buat selama 7 hari ke, dah insya-Allah Allah Taala akan bantu tuan-tuan dalam bentuk maknawi. Selain daripada ikhtiar yang zahir jangan tinggal. Jadi saya ulang balik, saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang saya dapat daripada Al-Muallim wal-Mukarram Al-Ustaz Muhadir bin Haji Jul rahimallahu taala. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak masuk korban cepat. Kambing dah tinggal 3. Dah tinggal 3. InsyaAllah lembu banyak lagi. Assalamualaikum.